wabarakatuh, dan salam sejahtera pada semua warga media yang hadir pada petang yang bahagia ini, yang turut hadir untuk meliputi membuat liputan pada sidang akhbar yang kita adakan pada hari ini berkaitan dengan penciplakan harta intelek yang berleluasa berlaku di dunia maya, khususnya pada peringkat ini. Jadi salah satu tujuan dan matlamat kita memanggil para warga media untuk buat liputan bagaimana kita boleh bertindak bersama untuk memastikan perompakan hak cipta ini tidak berlaku. Masyarakat di luar sana dapat bersama-sama dengan kita untuk menghindar perkara yang negatif seperti ini terus berlaku dan merugikan banyak pihak. Para wartawan yang biasa membantu kita daripada masa melihat terutama isu-isu kepenggunaannya. Dan sekali lagi kita minta tolong kerana kita merasakan isu ini adalah isu penting untuk terutamanya pembangunan negara kita sendiri. Kalau hari ini Cik Mus tadi dah cerita sedikit pasal isu menciplak ataupun menciplak harta intelek yang dimulakan oleh seseorang, idea seseorang, dan mengambil kesempatan dan keuntungan ke atas idea orang. Jadi mungkin orang kata kalau tudung ni, Datuk, tudung ni zaman Nabi Adam pun orang pakai tudung. Tapi apa membezakan tudung yang dibuat oleh ahli kita di sini dan tudung-tudung lain ya. Jadi mungkin itu sekejap lagi detail ni kita minta lawyernya yang bercerita lah. Ya, seperti mana yang kita tahu, tudung Faridah ini mempunyai intellectual property di atas desain tertentu yang telah pun didaftarkan ya, secara rasmi di Maipo ya. Jadi kita mendapat aduan ini dan kita juga lihat banyak penciplak ataupun mereka yang menciplak tudung ini yang membuatnya secara besar-besaran. Kalau yang kecil-kecil sangat tu mungkin Cik Amin atau Puan sendiri mungkin ialah tak nak buat macam mana kalau nak reka baju kita pun tu mungkin tidak ambil tindakan. Tapi oleh kerana ini telah dilihat sebagai satu usaha besar-besaran yang mengambil kesempatan di atas idea orang, di atas pemasaran orang yang bulat-bulat tidak menunjukkan sebarang etika ya, perniagaan oleh sebuah syarikat. Boleh sebut. Okey, kejap lagi kita minta Datuk sebut juga ya. Syarikat yang mengambil kesempatan, dan syarikat ini bukan kali pertama yang kita dengar telah melakukan perniagaan yang tidak beretika. Contohnya mengambil modal untuk berapa lama tapi tak bayar. Jadi banyak isu-isu ini. Jadi hari ini kita lebih melihat ya, PPRM lebih melihat daripada isu ini takut terjadi kepada kita. Maknanya orang berniaga mempunyai idea dan akhirnya idea ini dapat ke orang lain pasal dia ada modal, dia ada network besar dan menjadikan kita tidak berminat. Lama-lama kita tak minat, mungkin investor luar pun tidak berminat kerana tidak ada perlindungan. Jadi kita harap dan kita lihat kerajaan telah bersungguh-sungguh untuk menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan intellectual property ini yang kita lihat menjadi satu agenda lah di dunia ya, yang mana kita hendak property ini didaftar dan mengikut undang-undang yang tersedia ada. Hari ini kita tengok ya, setengah-setengah orang tu menyanyi sampai teling dekat pun tak dapat apa-apa juga kerana diciplak. Itu pun salah satu isu yang berlaku hari ini. Jadi kita menyeru kepada orang ramai supaya melihat perkara ini daripada sudut yang lebih terbuka ya. Mungkin mesti ada kita lihat fatwa pun ada ya. Fatwa berkaitan dengan menciplak ni pun ada. Ataupun mungkin buku, kalau kita menulis buku orang curi idea kita atau curi buku kita, idea pertama dia curi idea. Dan benda ini berlaku saya dengar di college sekarang ni ya. Ada setengah-setengah lecturer pun mencuri idea daripada student pun ada. Jadi maknanya ia akan menjadi counterproductive kepada usaha untuk kita maju. Mana orang tak minat lah, kalau dia ada duit dia boleh beli, dia boleh ambil. Jadi akhir-akhirnya ia tidak menjadikan satu yang baik untuk negara kita ya. Setiap desain yang kita nak keluarkan kita daftarkan di Perbankan Harta Intelek Malaysia sebab tujuannya kita nak melindungi hak kita sebagai pekerja cipta dan kita nak memasarkan sebab ini adalah produk kita.
Jadi kita rasa kesal lah kalau ada pihak-pihak yang tidak menjawab, yang dengan mudahnya mencipta rekaan yang telah kami daftarkan dan membuat keuntungan atas rekaan yang dicipta tersebut lah. Sebab kami bermula dari bawah-bawah. Perniagaan kami ni kami mulakan di rumah apa semua. Kemudian kita menyedari pentingnya kita daftarkan harta intelek ni sebab dia adalah idea. Di mana kalau kita lihat bangsa-bangsa yang maju di negara yang maju ni, dia sangat tekankan perlindungan hak terhadap harta intelek ni. Dengan itu dia kita tengok banyak syarikat yang di barat dia menjadi maju sebab dia sentiasa melindungi hak itu. Dan penduduk di negara sana pun dia sangat menghormati idea-idea rekaan mereka. Jadi kita mahukan, sebab kita mulakan daftarkan kita punya rekaan supaya benda ni menjadi satu budaya dalam negara kita, dan kita juga menggalakkan orang lain pun turut sama mendaftarkan rekaan mereka supaya kita dapat melindungi hak kita lah. Jadi disebabkan kami mulakan daripada bawah dengan cara yang susah apa semua, jadi ianya penting untuk kami memaklumkan kepada awam dan juga bertindak sekarang supaya benda ni tidak menjadi barang yang tidak dapat dikawal. Itu dengan ini, sebab tu pada hari ini kami mengeluarkan notis amaran ini supaya dapat maklum kepada orang awam dan juga kepada pedagang-pedagang supaya menghormati hak rekaan Faridah dan tidak semena-menanya mencipta. Perlu kita akan mengambil tindakan undang-undang untuk menghalang segala penipuan dan juga segala pemalsuan yang telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat ini yang cuba mengaut keuntungan secara mudah dengan meniru reka bentuk yang telah dihasilkan oleh Puan Faridah dengan meniru segala reka bentuk industri yang sebenarnya telah dilindungi di bawah undang-undang. Kita ada 7 rekaan yang paling banyak dicipta dengan berluasa lah di seluruh negara ni. Jadi yang lain tu kami ada, tapi yang lain-lain tu agak kurang lah. Tapi yang 7 ni yang paling banyak dicipta. Saya rasa mungkin dalam satu bulan cecah dia 50,000 lah. Dia benda ni begitu meluas di seluruh negara. Jadi dia termasuk bukan setakat kedai-kedai atau butik-butik, malah di pasar malam, di jalan-jalan, di jalan pun ada orang jual yang ciplak ikan ini. Jadi kita anggarkan memang jumlah dia sangat banyak. Saya rasa sekurang-kurang dalam 50,000 lan. Walaupun kita tahu yang cetak rompak ni menggunakan kualiti yang rendah, kan? Barang-barang yang dibeli pun rendah, tetapi dia menjual dengan harga yang agak mahal. Mana tinggi juga. Yang tinggi juga. Jadi tujuan mencipta tu bukanlah sebab dia suka sangat dengan ikan tu. Sebab dia nampak duit lah. Dia nak keuntungan tu lebih. Benda ni kalau tak percaya kita boleh cek orang yang menjual ni, kebanyakannya harga dia memang menghampiri atau sama dengan harga yang pihak Faridah jual. Secara berluasa dikeluarkan melalui 4 akhbar nasional, ya, 4 akhbar nasional, di mana memberikan satu amaran yang keras kepada peniaga-peniaga yang tidak beretika ini supaya berhati-hati, di mana pihak PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, bersama dengan peguam yang pakar dalam bidang harta intelektual ini, kita akan mengambil tindakan sekeras-kerasnya terhadap syarikat-syarikat yang mengaut keuntungan hasil daripada usaha dan pemikiran orang lain seperti yang dimaksudkan. Masa benda ini kalau tidak diambil, dia akan memberi isyarat yang tidak betul. Maknanya kalau esok orang lain buat pun tak apa. Jadi kita mungkin juga sudah dikenali sebagai satu negara yang kadang-kadang terlalu baik, berlembut. Jadi mungkin kita perlu mengambil tindakan tegas untuk memberhentikan perkara ini dari terus berlaku
dan untuk kita mengukir nama di peringkat antarabangsa sebagai satu negara yang melaksanakan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan harta intelek ini. Dan saya rasa ini amat penting ya. Dan saya juga menasihatkan orang ramai, mungkinlah orang ramai satu hal, tapi peniaga-peniaga ini agar kalau yang beragama Islam tu dia berkait juga tu, pasal dia ambil barang orang jadi macam tak halal juga lah tu kan. Bukan orang tak makan tudung, tapi dia tak apa-apa nak cantik kata. Jadi saya amat mengharapkan supaya kita sama-sama bekerja sambil mencari keberkatan. Kalau tidak buat design lain lah, maknanya terus ambil yang orang punya, pasal ini dah termaktub dalam undang-undang ya. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.